يا رمضان شهر الرحمة والغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu semula dalam slot Tazkirah Ramadan yang dibawakan khas daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, khas bagi bulan Ramadan Al-Mubarak 1445 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, saudari-saudari sekalian, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkatan, penuh keistimewaan. Dan kalau boleh kita keluarkan antara keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, yang pertamanya adalah keampunan Allah yang begitu luas, di mana siangnya kita sibuk dengan aktiviti asyam berpuasa dan malamnya kita penuhi dengan aktiviti qiyam, yang mana aktiviti-aktiviti ibadat ini mampu menarik rahmat dan juga keampunan Allah yang sangat luas. Juga kalau kita boleh lihat keutamaan Ramadan yang lain adalah dari sudut berlipat gandanya pahala yang Allah kurniakan di atas segala ibadat dan juga kebaikan yang kita buat. Selain itu, antara keutamaan lain Ramadan adalah kita mampu fokus untuk beribadah kerana pada bulan ini syaitan-syaitan semua dibelenggu dan kita akan lebih fokus terhindar daripada bisikan dan godaan syaitan. Dan antara keistimewaan lain yang lebih penting adalah malam dan siang Ramadan ini mempercepat terkabulnya doa-doa. Tidak seperti bulan-bulan yang lain di mana hanya waktu-waktu tertentu sahaja yang mungkin mustajab doa. Sebagai contoh, mungkin pada hari Jumaat, mungkin pada waktu hujan turun, namun pada bulan Ramadan, siang dan malamnya berupaya mempercepat terkabulnya doa. Ini adalah antara keutamaan-keutamaan Ramadan yang perlu dan sangat penting untuk kita rebut dan kita kejar. Dan sekiranya kita mampu beroleh keempat-empat keutamaan Ramadan ini, insya-Allah ganjaran takwa akan Allah berikan sebagaimana yang telah Allah janjikan. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, pun begitu persoalannya adalah, adakah setiap Muslim yang berpuasa itu mampu memperoleh ganjaran takwa sebagaimana yang Allah janjikan? Sebagaimana yang Allah nukilkan di dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas kaum-kaum sebelum kamu, moga-moga kamu beroleh takwa. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya suka untuk menarik perhatian tuan-tuan semua untuk kita meneliti berkenaan kalimah la'allakum tattaqun. Kalimah la'alla yang terdapat dalam surah ataupun ayat ini merupakan merupakan huruf ataupun huruf at-tajad, huruf yang bermaksud pengharapan, iaitu ianya merupakan sebahagian daripada ilmu tata bahasa Arab yang menunjukkan apabila wujudnya perkataan la'alla menunjukkan pengharapan yang begitu tinggi. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyatakan ataupun menyebutkan bahawa sekiranya kalimah di dalam Al-Quran itu diawali dengan perkataan la'alla, bermaksud pengharapan itu begitu besar yang untuk mencapainya sebegitu mustahil, melainkan dengan penuh keseriusan, penuh kesungguhan dalam mencapainya. Dan apabila ayat ini Allah tutupi, ayat As-Siyam ini Allah tutupi dengan kalimah la'allakum tattaqun, seakan-akan memberi gambaran kepada kita bahawa untuk mencapai takwa itu bukanlah dengan mudah-mudah, bukanlah dengan semua orang boleh mencapainya, melainkan dengan penuh keseriusan dan juga komitmen yang tinggi. Tuan-tuan, puan-puan, saudara sekalian, saya kira bagaimana untuk kita menunjukkan keseriusan dalam mencapai takwa ini, tuan-tuan semua sudah lebih maklum, iaitu mungkin dengan melakukan aktiviti ibadah, sama ada ibadah berbentuk kendiri, solatnya, puasa, zikir, ataupun ibadah yang berbentuk sosial, berbagi harta, infak, ataupun yang berhubung dengan Al-Quranul Karim dan sebagainya. Pun begitu,
dalam kita gairah ataupun berebut-rebut untuk melakukan ibadah ini, seringkali tanpa sedar ataupun tidak, kita kadang-kala ada tindakan kita yang terbuat yang menyebabkan ganjaran pahala yang hendak kita raih itu terbocor ataupun terlompong. Mengapa kejadian ini berlaku? Disebabkan walaupun kita katakan bahawa dalam bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu, kita terhindar daripada bisikan syaitan, namun masih ada ujian-ujian yang perlu kita tempuh. Ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 142. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Maksudnya, adakah engkau menyangka engkau akan masuk ke syurga sedangkan belum nyata lagi pada Allah siapa di kalangan kamu yang benar-benar berjuang, benar-benar berjihad, dan belum nyata lagi pada Allah siapa yang benar-benar bersabar. Jadi maksudnya melalui ayat ini kita tahu walaupun bulan Ramadan penuh keistimewaan, kita fokus untuk ibadah, tapi nanti dulu tetap kita perlu ingat masih ada ujian-ujian yang perlu kita tempuh, yang perlu kita hadapi. Dan berdasarkan kepada ujian-ujian ini, penting untuk kita tahu bagaimana kaedah-kaedah untuk menempuhi ujian-ujian inilah. Dan untungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memberi petunjuk ataupun hint bagaimana untuk kita berjaya dalam menempuhi ujian ini. Dalam satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yaskhab, wa fi riwayatin wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain. Maksudnya, sesungguhnya puasa itu junnah, puasa itu perisai. Maka janganlah engkau berkata ataupun berbuat kotor, janganlah engkau mencetuskan provokasi, dan dalam satu riwayat lain, janganlah engkau berbuat perkara-perkara yang sia-sia, dan janganlah dan sekiranya datang pada engkau seseorang mengajak untuk berkelahi, bergocoh, maka hendaklah engkau katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa, 2 kali. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sekali lagi, tuan-tuan, puan-puan semua, saya suka nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua berkenaan dengan hadis ini, as-siyamu junnah. Puasa itu sifatnya sebagai perisai. Perisai yang bagaimana? Kita mungkin boleh melihat kepada sebuah negara, mungkin ada undang-undang. Undang-undang itu menjadi perisai kepada rakyatnya daripada melakukan kesalahan. Sebagai contoh, di Malaysia, di wilayah, kita ada Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah, di mana terkandung di dalamnya antara yang peruntukan berkenaan kesalahan tidak menghormati Ramadan. Jadi, mana-mana orang yang didapati makan di siang Ramadan di halayak ramai, di tempat awam, walaupun ada alasan syarak, walaupun ada uzur syar'i, tapi makan di halayak awam, maka boleh dianggap melakukan kesalahan. Jadi ini adalah fungsi undang-undang, iaitu sebagai perisai daripada rakyat melakukan kesalahan. Begitu juga kita tengok dalam hadis ini, as-siyamu junnah sebagai perisai. Perisai yang bagaimana? Kalau kita tengok undang-undang tu sifatnya fizikal, kita boleh nampak ianya dikanunkan, ianya bertulis, kita nampak undang-undang tersebut. Tapi tidak seperti puasa. Junnah itu, perisai itu kita tak nampak, tidak ada dinding yang menghalang kita dan sebagainya. Kita tak nampak perisai tersebut. Ini satu perkara yang kita perlu faham berkenaan dengan istilah Arab, yang mana kalau diawali dengan huruf jim dan nun, biasanya akan membawa kepada maksud abstrak ataupun tidak terlihat. Kita mungkin boleh bagi contoh, sebagai contoh, jin, makhluk jin itu adalah satu makhluk yang tidak terlihat. Ataupun mungkin perkataan lain, janin, huruf jin dan nun diawali jim dan nun. Janin di dalam kandungan ibu hamil sebagai contoh tidak terlihat. Ataupun mungkin kalimah junun, gila. Gila itu tidak terlihat bagaimana gila, tapi mungkin boleh terdeteksi daripada fizikalnya yang compang-camping, tidak waras dan sebagainya. Ataupun jannah, syurga, pun istilah tidak terlihat. Begitu juga dengan junnah. Junnah ini perisai
Nama perisai tapi tidak terlihat, namun boleh kita dapati, kita nampak daripada fizikal. Sekiranya benar puasa seseorang itu mencapai puasa yang benar, maka terlihat daripada sosok peribadi individu tersebut. Iaitu walaupun seseorang yang berpuasa itu ada peluang untuk berkata kotor. Apabila ada orang memaki dia, dia ada peluang untuk membalas, untuk berkata berkomen kotor di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Ada peluang tersebut. Tapi kerana beliau, individu itu ingat akan pesan Rasulullah, fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu, maka hendaklah dia berkata, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Lebih untuk mengingatkan kepada diri sendiri bahawa kita ini sedang berpuasa, maka menjaga segala tingkah laku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan dengan dalam bulan puasa pada kali ini kita mampu untuk mencapai keutamaan dalam bulan Ramadan, sekaligus kita mampu menempuh segala ujian yang dihadapkan kepada kita, dan moga-moga kita mencapai ganjaran takwa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar daripada kemuflisan mendapat ganjaran pahala. Sekian dahulu tazkirah kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.